Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya, dan kita mengharap pahala Ramadan kita masih dikekalkan oleh Allah SWT, dan kita tidak membatalkan pahala Ramadan yang mana kita tarawih sepanjang 29 hari dalam bulan Ramadan dengan kita batalkan, yang mana Rasulullah cukup risau dan umat dia membatalkan dengan perkara-perkara yang maksiat yang boleh merosakkan amalan kita. Jadi sayang, kita tolong jaga sama-sama amalan kita. Dan insyaAllah kitab yang akan kita belajar, salah satu kitab hadis dalam mazhab Syafi'i kita yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini salah seorang ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i kita yang hidup pada dalam kurun ke-5 ke-6 Hijrah. Ini salah seorang guru besar hadis di Masjid Damsyik pada zaman beliau, yang mana beliau mengalami pelbagai ujian dan cubaan daripada Allah SWT dalam memperjuangkan Islam. Dan salah satu kitab beliau yang cukup popular juga yang kita belajar, Hadis 40, Riyadhus Shalihin dan kitab Majmu'. Riyadhus Shalihin ini salah satu kitab yang cukup popular di negara Arab semua. Mereka bertalaki dengan kitab ini sebab salah satu kitab hadis yang merangkumi tentang aspek kehidupan manusia. Ini salah satu kitab yang baik. Jadi yang Telaga Biru buat ni, yang telah direngkaskan oleh salah seorang ulama, maka saya rasa lebih elok kita belajar yang ringkas. Kalau belajar yang full yang ditertib oleh pihak JAKIM tu rasa 6 jilid nak ambil kita ni. Jadi saya rasa ambil yang 1 jilid dan dah direngkas daripada 6 jilid tu jadi 1, ambil yang gist dia yang penting-penting, itu yang lebih baiklah. Kalau nak belajar talaki, kita cara lain lah. Maknanya ni kita belajar talaki dengan yang ringkas, insyaAllah kita nak cari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat Imam Nawawi ini, kalau kita kaji dari segi kekuatan hujah dalam mazhab Syafi'i kita, sekiranya bertemu pendapat dalam mazhab Syafi'i, sekiranya selain Imam Syafi'i, dia Imam Nawawi ini rujukan muktabar. Kalau bertemu 2-3 pendapat Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, kalau ada pendapat Nawawi, kita menemukan Nawawi dulu, sebab dia antara ulama yang muktabar dalam ilmu hadis dan ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau kita belajar ilmu fiqh, kalau kita ketemu hujah Syafi'i, kita bukan Syafi'i atau Nawawi atau Rafi'i, antara ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi tajuk yang pertama dibincang oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau ni, kitab Riyadhus Shalihin. Tajuk besar yang pertama ni, yang besar dia, beriman kepada Allah. Bagaimana kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Imam Nawawi sini letak satu subtajuk kecil dalamnya. Tajuk yang pertama dalam konteks kita nak beriman, nak dekat dengan Allah SWT ni, ikhlas dan haramnya riya. Ini yang baik. Perlu ada ikhlas. Bekerja ikhlas, puasa pun ikhlas, semua ikhlas kena ada. Jadi inilah konsep pertama, tanda kita beriman kepada Allah SWT. Setiap ibadat itu akan dilihatkan ikhlas. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memulakan dalam pembicaraan ini dengan ayat surah Al-Bayyinah. Kalau sebab Bayyinah orang tengok saya. Kalau kat kampung kata lam yakuni lazi, orang suka lam yakuni lazi, tahu. Kalau sebut Bayyinah, sudah tengok kat ustaz, dia Bayyinah ustaz, lam yakuni lazi. Jadi dalam ayat ini Imam Nawawi rahimahullah memulakan dengan mengambil ayat yang kelima dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Kenapa dimulakan dengan ayat ini? Apa kaitannya dengan keikhlasan yang haramnya riya kepada manusia dan nak mendekatkan iman kita kepada Allah SWT? Jadi ayat ini menjelaskan pada kita, wa ma umiru illa liya'budullah, wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan. Umiru, sebab itu umiru, perkataan umiru, ya'muru, dia suruh. Umiru dimulakan dengan fi'il amal. Ayat surahan diletak huruf alif di depan. Sebab itu dimulakan ayat wa ma umiru, alif di depan tu ada makna. Dia tak sama kita bahasa Melayu lain. Kalau dah masuk wa ma umiru, maknanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kita buat dengan, melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ibadah yang kita buat adalah ikhlas, berpandukan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Kalau kita buat ibadah tidak ada syarak, kita declare
syarat subuh, maka dia tidak termasuk kategori yang dapat pahala di sisi Allah SWT. Jangan kita kategorikan. Baru ni kalau kita lihat pagi Syawal, orang Melayu selepas solat raya dia pergi mana dulu? Sunnah Nabi pergi kubur ke pergi rumah orang hidup? Kalau kita lihat dalam kitab Al-Burhan dinyatakan oleh para ulama, selepas solat raya adalah kamu bersalaman dengan menyebut taqabbalallah minna wa minkum, atau kita sebut taqabbalallahu ta'atukum, atau kita sebut kullu am wa antum bi khair. Barulah kita ucap selamat raya ma'asal batin. Maknanya itu cara diajar di sunnah. Selepas selesai itu naklah tazur, naklah kamu ziarah orang-orang yang ahya, menggembirakan yang hidup. Kita terbaliklah. Kita buat yang, adakah kita boleh declare lepas solat raya kita pergi ziarah kubur? Kita tak boleh declare, itu syarak. Itu adat. Ini yang kena belajar. Sebab itu ikhlas tu kena lihat pada syarak. Ini syarak menjelaskan, okey, tak salah nak pergi kubur, tak salah. Cuma kalau orang dia kata, kenapa tak pergi kubur yang pertama? Salah. Dia yang salah, kita tak salah. Sebab nak pergi, bila masa boleh pergi. Maknanya itu kita kena betulkan kita punya mention. Sebab itu ayat bermula wama umiru. Menunjukkan setiap kita buat ikhlaskan adalah dalil. Sesuatu yang kita buat tidak ikhlas tetapi tidak ada dalil, tak sekira syarak. Jangan mana-mana kita bertambah. Tak apalah, kita buat solat hajat. Contoh solat hajat yang berlaku dalam masyarakat kita. Perasan tak orang kita lepas solat hajat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun sujud pula. Kenapa kita sujud? Nabi suruh begitu kan? Kalau kita lihat komen Imam Ghazali rahimahullah dan Akhtar Musalli, dicatat oleh para ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang lepas bagi salam kemudian sujud pula tu, itu dipanggil juhal mutas al-juhal. Kata Imam Ghazali, orang yang tak tahu hukum, tak belajar, orang jahil. Dan kita dalam sujud akhir dan solat, kita minta dengan Allah SWT. Sebab Nabi kata, waktu kamu sujud, waktu kamu dekat dengan Allah SWT. Tak apalah itu yang lepas tersilap. Sekarang kita dah tahu, Allah maafkan, Allah maafkan penerima maafnya. Dan kita kata, Allah, kau tak terima kau, aku buat dulu. Tak, Allah terima, cuma dulu tak tahu. Sebab itu Rasulullah SAW mengajar kepada kita satu doa. Dan kita tahu kita tersilap, dulu tak tahu. Dan Nabi ada doa pada sahabat Rasulullah, Allahumma fidhi khati'ati wa jahli wa israfil amri wa ma anta a'lam bihi minni. Kalau Rasulullah kita baca doa ini, ya Allah, kau ampunlah kesilapan aku dan kejahilan aku dulu, dan perbuatan aku yang melampau-lampau ya Allah, dan apa yang kau tahu yang aku buat salah ya Allah, ampunlah Rasulullah. Boleh baca dalam sujud akhir. Nabi pun baca juga doa itu dalam sujud akhir. Lepas kita baca subhanallah, subhanallah, semua kita baca Allahumma fili khati'ati wa jahli wa israfil amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunlah dosa aku, kesilapan aku dan kejahilan aku yang dulu, dan perbuatan aku yang melampau-lampau. Wa ma anta a'lamu bihi, yang mana kau tahu aku tak ingat ya Allah, ampunlah dosa. Tengok sayangnya Nabi Muhammad SAW ajar mereka. Jadi kalau yang ada dalil, kita buat tak salah. Yang tak ada dalil, jangan tu kita mention ini wajib. Salah. Macam contohlah, saya pergi ke balik kampung, banyak penduduk kahwin. Keluarga nak kahwin, upacara membakar air sembahyang. Oh, bincang beria-beria. Saya tengok je. Dia kata, kita nak buat macam mana ni upacara bakar air sembahyang? Saya kata, kenapa nak bakar air sembahyang? Nabi kata, kita berada dalam air sembahyang. Tak suruh nanti bakar air sembahyang. Macam seolah wajib mempertahankan hari-hari. Tak boleh, tak buat ni nanti orang kata kita nak cari keredaan orang, cari keredaan Allah. Akhirnya tak buat. Kita membetulkan sedikit demi sedikit. Ini benda-benda begini seolah-olah dia tak termasuk dalam kategori wa ma'umiru ibadahullah. Kita buat yang Allah suruh. Sebab itulah ayat ini Imam Nawawi memulakan dengan keikhlasan ibadat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Sebab itu disebut mukhlisina lahu dinahu nafa'a wa yuqimus solat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Agama itu supaya mereka beri solat, menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah agama yang benar. Agama yang benar ialah berpadukan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama itu. Kalau benda itu tak ikut, jangan itu nak kata ikhlas. Sebab itu kalau kita lihat dihuraikan oleh Syekh, dihuraikan Putih bin Ayat, Syekh Putih bin Ayat, dan kita tafsir Ibn Katsir dinyatakan tentang manusia yang buat ikhlas. Kita tengok sebab Allah nak uji kita.
Kadang-kadang kita buat amalan itu, sebab itu ayat ini Allah nak uji kita. Kamu ikut tak yang aku suruh, atau kamu nak ikut yang dah ditetapkan oleh generasi kita. Awal dulu buat kita nak ubah, memang payah. Percayalah, orang akan marah kita ni bawa ajaran apa. Padahal kita cerita mazhab Syafi'i juga, dia pun tak faham mazhab Syafi'i. Syafi'i apa? Syafi'i saya dah tengok ayah saya buat begitu, Syafi'i kan. Macam contoh, orang tanya saya, dia kata anak dia derhaka. Anak dia derhaka kepada dia, jadi anak dia dosa besar. Kita sebelum kita menghukum anak kita derhaka, kita kena lihat kita. Sebagaimana berlaku zaman Khalifah Umar Al-Khattab, ada seorang bapa dia datang jumpa Khalifah Umar, dia kata anak aku derhaka, tak beri nafkah pada aku, anak aku tak datang ziarah aku. Ini anak jadi hamba yang aku nak dakwa dia, wahai Khalifah. Tapi Khalifah Umar panggil anak dia datang sini nak tanya, bapa kamu telah mendakwa kamu anak derhaka kerana kamu tak jalankan ini. Anak dia jawab, betul, saya tak beri nafkah, saya tak ziarah dia. Tapi saya nak tanya Khalifah, syarat seorang bapa tu apa dia kepada anak dia? Kalau dia jalannya ini, anak tak derhaka. Jadi kata Khalifah Umar, syarat pertama ialah bapa itu ialah kena cari isteri yang solehah. Masalah sekarang mak saya pun tak solehah. Mak saya tak solat, mak saya bagi. Okey. Yang kedua kata Khalifah Umar, hendaklah dia memberi nama anak-anaknya anak-anak yang baik. Jadi katanya lelaki tu, dia beri nama saya pun tak bagus, nama yang tak ada makna yang baik. Baik Khalifah, lagi apa dia syarat sebagai seorang bapa sebelum dia nak hukum anak dia derhaka? Yang ketiga kata Khalifah Umar, hendaklah dia memberi ilmu kepada anak dia dan beri jaga anak dia dan beri nafkah. Masalah sekarang ilmu pun tak beri, saya terpaksa cari sendiri. Dan syarat seterusnya, wahai Khalifah, syarat yang keempat, dia hendaklah mencari kepada kamu isteri yang baik. Sampai sekarang saya tak kahwin, tak cari pun cara pun tadi. Jadi Khalifah Umar panggil bapa dia, kamu tak layak nak hukum anak kamu derhaka sebab kamu sendiri seorang yang derhaka. Derhaka pada empat perkara ni. Kamu tak tunai tanggungjawab kamu, ini menyebabkan anak kamu derhaka. Kamu tak boleh salah anak sebab kamu sendiri dah derhaka dengan Allah SWT. Jangan lupa lah, anak derhaka sejak dia marah. Dia rupanya dia daripada anak kecil tak jaga anak dia, bagi orang lain jaga, besar tak tahu anak dia. Contoh sekarang banyak berlaku. Maka kita lihat di sini kenapa Imam Nawawi bawa ini, sebab nak jelaskan sebagaimana kata Syekhul Dibiyah, perbuatan ikhlas naklah disusuli dengan sunnah Al-Quran dan hadis baru dapat pahala. Perbuatan ikhlas tetapi ada riya, ikut sunnah Nabi tapi ada riya, maka kosonglah amalan kita. Perbuatan ikhlas tetapi Nabi tak pernah ajar begitu, kita modify sendiri yang Rasul punya, maka kosong juga. Dia nak contoh beria-beria kan, buat benda-benda, pergi bertapa dalam bukit. Saya belajar ilmu, Ustaz, belajar ilmu silat, pergi bertapa, guru saya kata kena berzikir dalam bukit bila bertapa. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, la rahbaniyah Islam, tidak ada konsep pertapaan dalam Islam. Nabi dah sebut dalam hadis, tapi kita pun buat, nak capai. Adakah keikhlasan kita berzikir dah cukup 70,000 la ilallah? Kami juga belajar ilmu zaman budak-budak kan, sekolah ada kena zikir. Kita kata keikhlasan kita kerana nak dapat ilmu ke tak dapat yang Allah beri. Dan tata cara itu ikut tak spesifikasi ditetapkan oleh Islam. Nabi kata tak boleh buat dalam bentuk pertapaan, kita buat dalam bentuk pertapaan. Kita nak cari pahala tetapi keikhlasan kita itu tidak mengikut sunnah, tapi melanggar dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini kita lihat kenapa Imam Nawawi bawa ayat Quran ini permulaan sebagai bincang tentang beriman kepada Allah kena berpadu ikhlas dan haramnya ya. Boleh insyaAllah. Ini kena tengok balik lah, saya boleh betul kan bersama ni ikhlas ke tak ikhlas. Kadang-kadang buat ikhlas rupanya benda tu Nabi tak suruh, kita kadang-kadang ada sendiri mewajibkan benda yang tidak ada. Sebab adab Melayu ni banyaklah benda dia mewajibkan benda yang tak ada jadi ada. Kita pun kena buat, payah nak buang. Saya mula balik tu cakap dengan marah. Orang apa dia kata bawa ajaran apa nak menyesatkan orang kampung. Mereka awal bila dah boleh mengajar dalam pondok, dah 2 tahun mengajar dalam pondok, baru orang begitu nak mendidik supaya berpegang pada Al-Quran dan hadis, bukan adat. Sebab orang banyak mention adat itulah syarah, kadang-kadang tersilap.
Dan kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawa hadis sesungguhnya, ini hadis ini cukup popular yang biasa kita baca, innama a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin an yuqiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat, dan setiap orang yang dinilai dengan niatnya, maknanya setiap orang dinilai dengan niat. Jadi kalau orang yang payah, kita usul itu niat ke lafaz? Lafaz kan? Jadi kalau orang jadi was-was, tak payah lafaz, masalah. Kalau kita lihat dalam kitab Ighasatul Lahfan fi Masayyid Syaitan, dijelaskan oleh para ulama, antara cara syaitan nak menyusahkan kamu solat waktu wuduk dan waktu nak akad takbir, kamu akan jadi, apabila kamu payah nak usolli, tak payah niat dalam hati, usolli fardhu zuhur, niat dalam hati, akad takbir. Kalau jenis yang payah ni, maka dicatat di situ. Mana dalam kitab Ighasatul Lahfan, kitab Ighasatul Lahfan ni ditulis pada tahun 6 Hijrah lampau. Ulama dah bincang tentang masalah usolli. Rupanya orang Arab pada masalah juga. Kita Malaysia pun sama juga. Apabila iman nak rokok cepat pula, boleh pula dia. Sebab apa? Ni nama yang di sebelah kita, nama dia khinzibun. Nama syaitan yang kacau orang solat, nama dia khinzibun. Jadi syaitan ni, khinzibun ni, yang guru dia ni, kalau dia, orang tu berjaya selesai solat, maka di mana dia akan dibuang? Kalau kita lihat dalam kitab Minhaj Abidin, dia beritahu dia Imam Ghazali rahimahullah, syaitan yang gagal menyebabkan orang itu solat, tak dia akan dicampak di laut. Mungkin kot sebab tu orang Melayu dia buat hantu kat laut. Kalau Imam Ghazali kata syaitan tu dirantak, kemudian dirantak oleh bos dia, dibuang dekat laut sebab gagal. Orang ni solat juga, dia kalau boleh pujuk, jangan pergi solat. Lepas tu orang tu nak pergi juga, tak apalah kau solat seorang diri, jangan solat berjemaah. Dia nak pujuk begitu. Ini pentingnya niat kita kerana Allah SWT. Sebab itu dia berkait dengan ikhlas. Jadi niat ini sebagaimana dijelaskan, a'malu qalbiyah, dia bermula dalam hati. Ma fi qalbi na'amal tawakkal Allah, kita tawakal pun bermula hati. Ada niat, aku niat tawakal, tak ada. Dia datang daripada hati kita, rasa dan tawakal kepada Allah SWT. Dan begitu juga wa'amalu naqiyah, dengan lisan ini pun datang daripada hati. Yang keluar dari mulut itu datang daripada hati. Sebab itu pentingnya niat ikhlas, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan kemudian, dan pergerakan kita pun bermula daripada niat dalam hati. Sebab itu dikatakan al-niyat hiya al-azm wal qasdu wa mahalluha al-qalb. Niat itu adalah kamu berazam dan qasad dalam hati, tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau nak usul ibu tak apa, tak ada masalah. Cuma yang orang yang jenis, dah kamu tahu dah kamu jenis was-was panjang masa, usul di ni mungkinlah kita, iman tu baca dah Fatihah nak habis dah, kita tu usul lagi. Kawan sebelah tu nak mengganggu, Allah pakcik ni usul daripada tadi, mengganggu habis orang solat. Jadi ini yang penting, niat kita betulkan balik. Tak apalah apa niat dalam hati, usul akad takbir, Allah selesai masalah dia. Dan jadi masalah dia kata tak boleh, kalau tak lafaz tak sah solat. Siapa cakap tak sah solat? Orang Melayu kan. Dalam mazhab Syafi'i tak cakap begitu, dia kata sunat kena dapat, dia tak cakap benda itu wajib. Kita seolah-olah menetapkan wajib. Jadi masalah pula orang dalam hal ini. Dan kenapa hadis ini cukup popular dijelaskan kepada kita? Dia berkaitan dengan untuk membezakan. Niat ini kan untuk membezakan di antara tamyiz al-adat minal ibadah, untuk membezakan antara adat dan ibadah. Kalau tak ada niat, macam mana kita beza antara adat dan ibadah? Maka ini Rasul sebut hari ini kata Imam Nawawi untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Contoh dia kata, ar-rajul al-qulu ta'am, seorang lelaki tu, dua orang lelaki dia pergi makan. Seorang tu makan dia niatkan Allah, seorang lagi makan kerana syahwat. Yang mana dapat pahala? Sama-sama makan, tapi yang ini dia niat makan kerana Allah sebab dia faham kulu washrabu, makan dan minumlah. Kan kita faham Allah suruh makan minum kerana dia boleh rezeki. Kita makan bismillahirrahmanirrahim, makan. Jadi sebab kita makan ni sampai selesai kita makan, kita dapat pahala sebab niat kita. Kawan lelaki yang kedua ni, dia makan tetapi dia bukan niat untuk nak kenyang ni, kerana lapar. Maka yang ini tak dapat pahala, dia kira makan adat makan kan. Yang ini makan, dia kira makan beribadah. Itu bezakan. Boleh lepas ni makan lunch pagi, tengah hari makan bismillahirrahmanirrahim, makan Allah SWT.
ibadah kan Allah SWT. Kita makan beradat, maka dapat pahala. Ini ulama nak jelaskan kepada kita kenapa pentingnya yang untuk membeza antara adat dan ibadah. Dan kemudian dia kata lagi, seorang lelaki yang pergi belajar ilmu, dia belajar ilmu, yang seorang tu belajar ilmu kerana Allah SWT, yang seorang lagi belajar ilmu kerana nak dapat kedudukan. Dia kata sama-sama ambil degree, sama-sama ambil master, sama ambil PhD, tetapi kenapa yang ini berkat, yang tak berkat? Dia bermula pada niat. Bila dia niat ikhlas, maka belajar dia ibadah kerana Allah SWT, rezeki dia lagi. Gaji tak besar mana pun berkat. Yang ini gaji besar tak berkat, tak cukup saja. Asyik melobi je. Sana sini pos ada, situ lah ada dia. Masa mana dia buat kerja? Suasana ni berlaku. Suasana ni berlaku. Sebab itu Nabi pernah beritahu pada seorang sahabat yang rapat dengan dia, la tas'alni 'anil imam. Ada seorang berapat dengan dia, Nabi kata, kamu boleh berkawan dengan aku, tapi hak jawatan jangan tanya aku. Nabi, itu dalam hadis, Nabi nak cerita dengan kita sebagai seorang ketua, boleh dia rapat dengan kita, tetapi apabila dia mula tanya hak jawatan, sorry ya, mana kamu bukan ikhlas, kamu kawan dengan aku ni ada sesuatu, ada perudahan sebalik ni ke, ada benda-benda begini, kita lihat. Sebab itu pentingnya ikhlas. Tidak ada ikhlas kita bekerja dengan orang ini beriman kepada Allah SWT. Itu syarat keimanan orang untuk kita jelas kita beriman kepada Allah SWT. Dan juga nak menjelaskan di sini tamyiz ibadah ba'daha min ba'd bisari. Contoh nak membezakan di antara ibadat sunat dan patut pentingnya niat, dan juga untuk membezakan di antara perbuatan manusia yang kononnya dia katakan ini ibadah tetapi dia termasuk dalam adat yang tak sesuai dengan syarak. Contoh nak orang lain, dia kata kalau meninggal orang kita buat, betul dah baca Yasin, tapi cara baca Yasin tu, sebab dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan, ada tak setuju baca Yasin, ada yang setuju. Tapi dia setuju, yang setuju baca Yasin sebab Malaysia baca kan, yang setuju baca Yasin dia beritahu syarat baca Yasin bagaimana dijelaskan. Kalau kita lihat dalam kitab Ibdah, dijelaskan kata Imam, jenazah dulu sini bukan kita pergi menikungi jenazah. Apa yang berlaku pada masyarakat Melayu kita pergi ikut jenazah, betul tak? Dia suruh baca Yasin, kita sandar dekat dinding jauh pada jenazah untuk kita, diri kita. Lepas baca tu kita doa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan izinmu. Kena ingat, sebut izinmu sampai pahala ni kepada arwah. Dengan izinmu, aku tak ada kuasa untuk kita izin Allah. Sebab tu para ulama jelaskan dalam kitab Ar-Ruh, dia kata hendaklah orang tersebut dengan izin Allah. Sebab kita tak, bukan hak kita, kuasa kita untuk menggui, Allah SWT yang menggui. Cuma yang salah tata cara ni sebab Rasulullah pernah menegur pada zaman baginda SAW. Apabila seorang lelaki datang jenazah duduk macam ni, dia datang di sebelah, dia pun baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afi, baca kuat. Maka Ibn Abbas kata, tak betul cara mungkin. Apa tak betul? Aku baca doa. Ibn Abbas kata tak betul. Rasulullah kata, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu di sebelah jenazah. Rendahkan suara kamu. Kamu nak berdoa dulu jauh sikit. Betulkan cara. Dia datang dulu semua baca kat kepala. Ini yang berlaku masyarakat itu. Niat kita baik dah nak buat, tetapi tak ikut tata cara. Setiap ada tata cara ada. Setiap benda ada tata cara. Kita masuk kerja, kita nak buat sesuatu event, mesti ada step-step dia. Jangan kita langgar masuk begitu ikut dah orang dulu biasa buat, jangan. Boleh. Kemudian kita pun kata pula, bila nak angkat jenazah, bawa jenazah selangkah, dua langkah, tiga langkah, ini berlaku dalam masyarakat. Boleh ke tak? Dalam mazhab Syafi'i boleh tak? Saya tak nak pergi mazhab lain, tanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh tak? Kita bukan, sebab tengok dalam TV seronok je kan, selangkah. Saya urus satu jenazah, kalau dia nak jalan tu, mungkin sebab dia tak berani komen. Sebab daripada awal dia tengok, masa kita ambil jenazah tu, dia mula-mula dia komen, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni. Lepas tu seorang kawan dia kata, ustaz ni tanyalah ustaz. Ada sebuah ustaz tanya ustaz, tak komen yang bilang, tak komen yang bilang. Kata sudah, orang Melayu ni macam tu. Ada dahulu mandikan jenazah tu selesai, lepas tu nak jalan, nak bawa keluar jenazah daripada masjid, dia pun macam ustaz nak berhenti ke jalan? Jalan.
Iman kata, kan ada stop-stop tak ada. Oh, ustaz kata tak ada, tak ada kan. Nak cerita ni, nak beritahu benda ni tak ada. Sedangkan Rasulullah SAW melarang. Rasulullah beritahu kepada sahabat, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i kita sendiri, jangan